Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, ini kita masih lagi membahaskan tentang isim peringkat yang ketiga, tuan-tuan. Jadi, isim terbagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah isim yang mabni. Jenis yang kedua ialah isim yang mu'rab. Tuan-tuan semua faham perkara tersebut. Nanti saya besarkan sikit. Isim yang mu'rab dia boleh berubah ataupun dia boleh mu'rab kepada tiga jenis mu'rab. Yang pertama dia boleh berpangkat marfu', yang kedua dia boleh berpangkat mansub, yang ketiga dia boleh berpangkat majrur. So hari ini kita akan bahas tentang majrur tapi izinkan saya ulang semula. Isim-isim dia boleh berpangkat marfu'. Saya ulang daripada sini. So ni tanda-tanda marfu' dia, tuan-tuan. Tanda marfu' yang pertama yang paling popular ialah dhammah. Tanda marfu' yang kedua ialah pakai waw. Masih bila Allah akan pakai waw sebagai tanda marfu'? Semasa jamak muzakkar salim dan semasa isim lima. Tanda yang ketiga ialah alif. Masih bila pakai alif? Masa kalimat itu musanna. Katalah dua kitab. Kitabani. Jangan pakai kitabaini. Kitabani. Kalau dua masjid, masjidani. Kenapa pakai a ni? Sebab dia berada dalam keadaan marfu'. Kalau dia berada dalam keadaan mansub, jangan pakai ani tau. Kejap lagi kita pakai ini. Okay, penyebab marfu' ada 6, tuan-tuan dah belajar. Yang pertama masa dia subjek, yang kedua semasa dia khabar, masa dia mubtada dan masa dia khabar. Kemudian yang ketiga semasa dia subjek kana, yang keempat semasa dia khabar inna, yang kelima semasa dia fa'il pelaku, yang keenam semasa dia naib fa'il ataupun timbalan pelaku. Okey. Kemudian isim-isim yang mansub pula ada 4 tanda mansub. Yang pertama pakai fathah yang paling popular, yang kedua pakai ya semasa jamak muzakkar salim dan semasa musanna. Yang ketiga pakai kasrah semasa jamak muannas salim, yang kelima pakai alif semasa isim lima, aba, akha, hama, macam tu. Kemudian penyebab mansub ada 11. Yang pertama semasa dia khabar kana, yang kedua semasa dia isim inna. Isim inna tu mana subjek, subjek inna. Jangan kata mubtada inna pula, tak ada orang sebutnya tu, dipanggil isim inna walaupun fungsi dia lebih kurang sama. Kemudian maf'ulun bih, ini tuan-tuan dah belajar lama dah maf'ulun bih. Kemudian maf'ul mutlaq, kemudian maf'ul mutlaq ni ulang balik fi'il dalam bentuk isim. Ahmad dia lari selari-larinya. Asalnya dia lari kan, ulang balik selari-larinya. Lari tu masih digunakan. Kemudian maf'ul kerana, maf'ul li ajlihi. Contoh dia apa? Ali dia lari ketakutan. Kalau kita tambah itu kerana ketakutan. Itu kita panggil maf'ul kerana. Tang ketakutan itulah kita panggil maf'ul kerana. Kemudian maf'ul bersama, maf'ul ma'ahu. Ini selalu sebelum kalimat maf'ul ni tuan-tuan akan nampak waw, waw ma'iyah, waw bersama. Ali dia tidur wa kucing. Wa tu waw ma'iyah. Jadi kucing tu kita panggil maf'ul bersama. Kemudian maf'ul fihi. Maf'ul fihi ni zaraf yang menjadi maf'ul. Contohnya Ali dia jalan hadapan ustaz. Jadi hadapan tu amama, kena baris atas. Sebab apa? Dia maf'ul fihi. Kemudian yang ke-8 hal. Tuan-tuan dah belajar tentang hal. Mustathna maknanya yang dikecualikan. Yang ke-10 ialah munada. Munada ni maknanya yang kena seru kan. Kemudian tamyiz. Tamyiz ni ialah objek kepada penjodoh bilangan dan objek kepada isim tunjuk. Tuan-tuan boleh tambah sini isim tunjuk. Okey, hari ni tuan-tuan kita fokus kepada isim biasa kalau dia majrur. Isim biasa kalau dia majrur. Okey, ada berapa tanda majrur tuan-tuan? Tanda majrur ada 3. Sekejap Tanda majrur ada 3. Yang pertama ialah kasrah lah. Yang ni paling popular sekali tuan-tuan Tanda majrur dia kasrah. Yang ni paling popular, tak payah bahas Kemudian tanda yang kedua kalimat itu sedang berpangkat majrur ialah ya. Masih bila pakai ya? Semasa kalimat itu jamak muzakkar salim tuan-tuan Semasa kalimat itu jamak muzakkar salim. Contohnya apa? Contohnya muslimina, kafirina, saimina, mu'minina. Macam tu. Okey, lagi masih bila Allah akan pakai ya nak tunjuk dia sedang berpangkat majrur? Semasa kalimat itu kalimat musanna, kalimat dual atau double Katalah dua kitab kitabaini, dua masjid, masjidaini, pakai aini tuan-tuan. Jangan pakai ani. Ani masa dia marfu' kan masa dia mansub dan majrur kena pakai aini Okey, yang ketiga semasa kalimat itu merupakan isim lima Kalau di isim lima dia juga pakai ya di hujung. Contohnya apa? Abi. Kan dia ada 3 jenis. Abu, aba, abi kan pakai abi. Kalau akhu, akhi pakai akhi. Kalau hamu, hama, hami pakai hami So ya tu menunjukkan dia sedang berpangkat majrur untuk kalimat daripada kelompok isim 5. Okey. Tanda majrur yang ketiga ialah fathah.
biasanya fathah ni kita guna untuk kalau kalimat tu mansub, betul ke tidak? Tapi tak. Sebenarnya kadang-kadang Allah pakai tanda fathah juga nak menunjukkan kalimat itu sedang majrur. Tapi masa bila? Masa kalimat itu yang bukan berasal daripada kalimat Arab ataupun nama khas, tuan-tuan. Nama khas yang bukan berasal dari kalimat Arab tau. Kadang-kadang nama orang, tapi nama orang yang asal daripada bahasa Arab, dia masih boleh berbaris bawah. Tapi kalau nama yang bukan nama orang yang bukan berasal daripada kalimat Arab, dia tak boleh berbaris bawah. Macam saya sebut bagi contoh tadi, Firaun, Sulaiman, dan nama-nama lain lah yang tuan-tuan biasa jumpa, yang bukan berasal daripada kalimat Arab, dia tidak boleh berbaris bawah. Tapi ada juga kalimat-kalimat yang diberi pengecualian dalam Al-Quran. Dia bukan berasal daripada bahasa Arab, tapi nampak juga baris bawah kat ujung tu Ustaz, channel Ustaz. Jadi secara umum dia, ini kaedah asal dia. Tapi ada beberapa kalimat dalam Al-Quran yang ada pengecualian. Siapa yang bagi pengecualian? Dalam Quran gitu, kita nak kata apa tuan-tuan? Kalam Allah kan, so kita ikut je lah. So ini kaedah asal ya. Nama khas yang bukan berasal daripada kalimat Arab, dia tidak boleh kita letak kasrah di hujung. Dan kalau dia sedang berpangkat majrur pun tak boleh letak kasrah, tapi hendaklah diletak fathah di hujungnya. Fir'auna. Okey, kemudian penyebab. Ni penyebab majrur ni ada dua saja tuan-tuan. Yang ni senang. Yang ni semua dua-dua ni tuan-tuan dah belajar. Penyebab majrur yang pertama ialah kalau kalimat itu selepas haraf jar. Tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan faham Yang kedua ialah kerana kalimat itu merupakan mudhafun ilaih. Ingat tak? Sandar menyandar kan? Sandar menyandar. Ali dia cuci baju al-sekolahi. Al-sekolahi tu, itulah contoh yang saya bagikan dulu pada tuan-tuan kalau masih ingat. So al-sekolahi, baju al-sekolahi. Al-sekolahi tu kena baris bawah sebab apa? Sebab dia mudhafun ilaih. Ingat tuan-tuan So tuan-tuan, hari ni kita akan ambil ayat. Kita ambil daripada surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, muka surat, kalau dalam kamus Al-Furqan kita, tuan-tuan buka muka surat yang ke-602. Nanti sebentar tuan-tuan. Sebentar, muka surat 602. Nanti saya betulkan kamera sekejap. Okey. Surah Al-Kawthar. Okey, sebentar tuan. Al-Ma'un atas. Okey. Alright, kita ambil ayat yang keempat. Ni. Pendek je ayat dia. Saya fokus sekejap. Okey, fawailun lil musallin. Nanti tunggu kamera saya fokus sekejap. Tu. Nampak tuan? Clear tak? Fawailun lil musallin ya. Fawailun lil musallin. Kalau tuan-tuan tengok tak clear, tuan-tuan tengok tuan-tuan punya kitab masing-masing. Fawailun lil musallin. Kenapa pula lah kali kamera saya ni tak clear. Okey, fawailun lil musallin. Fa maka wailun makna apa tuan-tuan? Wailun maknanya celakalah. Lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Sebentar tuan. Saya tak sure kenapa saya punya kamera ni agak apa ni? Okey. Fawailun lil musallin. Clear tuan Sebentar. Tengok betul-betul. Maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Siapa dia orang yang solat? Tuan-tuan baca ayat selepas dia, tuan-tuan tahulah. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bukan orang-orang yang solat yang macam tuan-tuan Ini orang yang alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dalam solat mereka. Solat tapi lalai. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Ni pun celaka juga. Orang yang solat tapi nak tunjuk kat orang. Wa yamna'unal ma'un. Dia solat tapi dia menghalang orang daripada mendapat bantuan. Orang ni walaupun dia solat tapi celakalah solat tu. Kecelakaan dia dapat daripada solat dia. Jangan main-main Disebabkan oleh solat dia itulah nanti mereka akan dapat api neraka. Jadi tuan-tuan kena hati-hati So kita bukan nak bahas tentang penafsiran. Jadi kita nak sebut fawailun lil musallin. Fa maka wailun, celakalah lil musallin. Lil bagi al musallin, orang-orang yang salat. Fawailun lil musallin tuan-tuan
Fa maknanya maka, inilah kalimat haraf iaitu haraf ataf. Wailun, wailun ni maknanya kecelakaan ataupun apa kita panggil neraka wail pun kita pernah dengar kan perkataan tu kan. So ini merupakan kalimat isim, dia ni ialah isim biasa. So kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. So tengok dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan. Dia sedang mu'rab marfu'. Sebab apa marfu'? Ni rangkap isim ke rangkap fi'il tuan-tuan? Fawailun lil musallin tuan-tuan. Inilah rangkap isim. Kalau rangkap isim dia terdiri daripada subjek dan khabar, mubtada dan khabar kan. So wailun ni tuan-tuan dia sedang berpangkat marfu'. Ini mubtada dia. Fawailun, maka wail, maka celaka, kecelakaan lil musallin. Untuk siapa? Lil musallin, untuk orang-orang yang salat. Ini dia punya mubtada dia. So wailun dapat pangkat marfu' kerana dia adalah mubtada tuan-tuan. Okey, lil musallin. Keseluruhan ni sebenarnya khabar dia. Tapi tuan-tuan tak boleh nak implement baris untuk khabar. Baris untuk khabar kan marfu' juga kan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada haraf jar dekat sini. Ingat tak? So, lil musallin. Li maknanya untuk ataupun bagi. Ini merupakan kalimat haraf iaitu haraf jar. So, al-musallin ini dia isim yang majrur lah tuan-tuan. Nampak? Dia isim yang majrur lah. Macam mana boleh majrur? Ni kan ada haraf jar. Okey, al-musallin ialah merupakan kalimat isim, ni merupakan kalimat isim biasa tapi dia jamak muzakkar salim. Nampak tak? Orang-orang yang solat. Musallin, musallun, al-musallin, al-musallun. So boleh dua-dua tu. So kat sini Allah pakai musallin ke musallun? Pakai waw ke pakai ya? Pakai ya, musallin. Okey tuan-tuan, inilah kalimat isim. Dia ni ialah isim biasa tapi dia jamak muzakkar salim kan? Dia isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab tuan-tuan? Dia mu'rab. Cuba tengok dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur. Kita tahu ustaz, ini haraf jar. Kalau haraf jar maknanya kalimat ini sedang berpangkat majrur lah. Okey, soalan saya, manakah tanda majrur dalam kalimat al-musallin ini? Cuba cari manakah tanda majrur dalam kalimat al-musallin ini. Sekali lagi saya ulang, ini kalimat jamak muzakkar salim. Mana tanda majrur dia? Tolong jawab dan hantar ke 010-817-3131. Terima kasih atas perhatian. Kalau perlu tuan-tuan buka tuan-tuan punya Quran sendiri. Buka kamus Al-Furqan tuan-tuan sendiri. Dan tuan-tuan tengok kalau sekiranya tak clear lah. Tapi rasanya boleh baca kan. So al-musallin, manakah tanda majrur dia? Dia ialah kalimat jamak muzakkar salim. So jawab sekali lagi di 010-817-3131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.